Siapa yang Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera saya ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna fahman. Berlakon tu pasti standard lah, dah kamera dah on. Kan? Kena lah tu. Serindu saya tak. Saya minta maaf, saya hanya cam orang yang buka video. Tapi ada yang nama-nama yang saya kenal macam Amirah Najwa, Amjadun, itu saya kenal lah. Saya ingatlah nama sebab diorang selalu chat. Macam Syasha Roslan ni saya kenal dia. Sebab dia dengan saya daripada tingkatan 1, tak salah saya, Syasha Roslan ni. Lepas tu dia hilang sekejap sebab duduk asrama. Tak salah saya. Tak ada asrama. Lepas tu dia banyak menyakitkan hati saya dulu. Tu standard tu. Itu semua memang kita panggil habitat. Habitat kan? Kita panggil habitat kan? Habit. Oh, habitat cikgu geografi sekali. Jadi cikgu geografi kan. Habitat tu tempat tinggal ke? Oh, biasalah cikgu geografi. Kan. Jadi Syasha Roslan apa khabar, Syaza Alia apa khabar, Echah apa khabar. Echah saya ingat sebab Echah pernah buka video. Lagi siapa yang kat sini yang pernah buka video? Nabihah pendek, Allah, mentang-mentang boleh rename nama, dia letak nama Nabihah pendek. Kan, cuma letak situ Nabihah tak cukup tinggi. Kan, ataupun tambah Nabihah tak cukup tinggi, tambah satu perkataan lagi. Kan, lepas tu kita ada Danish, tadi ada Danish. Anissa Dania apa khabar? Saya kenal Dania sebab saya nampak belakang dia Al Zahra. Orang Al Zahra, dia Al Zahra. Dia macam tu. Muhammad Danish Firas, kelas history. Siapa Danish Firas siapa Tak ingat lah. Minta maaf, tak ingat lah. Yang selalu debat dengan saya tu. Itulah dia, tiba-tiba dia hilang macam tu kan. Bye-bye, tak ada selamat tinggal. Pergi macam tu. Datang tak dijemput, pergi tak dihalau. Betul tak? Macam tu kan. Bagi tahulah, bye-bye lah kawan-kawan sikit. Kalau ia pun sibuk kan, saya minta maaf semua, saya tak dapat teruskan perjuangan kita bersama. Okey. Banyak kerja. Bagi tahu orang, awak tahu tak, sampai last class orang duk tanya awak Danish Firas. Sir, sampai akhir kelas Danish Firas tak join balik. Tak ada pun cakap bye-bye. Orang lain terasa tau Danish Firas. Saya terkenal juga Danish Firas kata. Memanglah, siapa yang terkenalkan awak? Saya. Terima kasih tak ada. Orang lain kalau memperkenalkan dekat Instagram tu kena bayar tau. Itu siapa lagi? Ashraf Ikhwan. Ashraf Ikhwan tak kenal. Tak kenal. Nobita tak kenal. Kan siap keluar kitab bukan buku lagi dah. Okey. Yelah tu Amjadun. Okey, apa khabar semua? Saya harap semua orang berada dalam keadaan yang baik-baik belaka. Sir, adakah ini soalan bomoh, sir? Bukan. Sir Halim, untuk pengetahuan semua yang baru kenal dengan saya kalau bagi soalan saya ni kepada yang tak kenal kepada yang tak kenal saya, nama saya Muhammad Nur Halim bin Muhammad Nurzan bin Mat Taib bin Legun, ataupun turut dikenali dengan nama Sekuala. Okay, Sekuala. Koala, yeah, that is makna, this is makna, okay. Jadi saya seorang guru sejarah geografi yang handsome dekat MC Plus. Alhamdulillah, saya guru handsome, kacak bergaya, muda. Sir Fidaus handsome lagi? Tak, saya handsome lagi. Sebab apa? Saya dah kahwin. Okey, yang pertama. Yang keduanya, sepanjang kelas memang student tahu saya adalah Sekuala. Sir Halim hanya akan mengajar pada bulan Ramadan sahaja. Sir Halim hanya mengajar di MC Plus pada bulan Ramadan semata-mata. Sebab apa? Sebab selain daripada bulan tu, pada bulan Ramadan, Sekuala akan pergi bercuti. Okey, Sekuala akan pergi bercuti. Jadi abang dan kakak sekalian, saya ni selain daripada guru sejarah geografi, juga dikenali sebagai bomoh sejarah geografi. Saya memang terkenal lah. Saya memang terkenal sebagai bomoh sejarah dan juga geografi.
Dan adakah ini soalan sejarah geografi? Tidak sama sekali. Awak kena faham, ilmu free kita buat berapa jam? Total semua ilmu free ada lebih kurang dalam 386 jam. In total. Sejarah geografi sahaja ada berapa cikgu? Ada saya, ada sahabat baik saya, Sir Firdaus, ada Sifu kami, iaitu Sir Syahiran, ada Puan Mastura, Miss Mastura, Kak Mas lah saya panggil. 4 orang cikgu yang mengajar sejarah dan juga geografi. Nampak? Banyak kan? Jadi takkanlah first class saya terus nak bagi saya punya speciality. Tak boleh. Kan sekejap lagi terus bagi soalan bomoh. Kelas lain tak datang. So, untuk yang sesi pertama ilmu free ni, apa yang saya akan hentamkan kepada anda semua, kita fahamkan dahulu konsep. Untuk sesi yang kedua, kita build up essay pula. Kita tengok cara jawab essay. So, nanti bila saya bagi awak soalan ramalan ataupun soalan bomoh daripada saya, awak tengok macam, God, macam tu rasa dia. Macam gitu. Okay. Jadi, abang dan kakak, sebelum kita memulakan kelas kita, jom kita fahamkan dulu format peperiksaan yang baru. Okay? Di dalam format peperiksaan baru ataupun yang kita panggil format peperiksaan sumatif. Format peperiksaan sumatif. Dia ada berapa bahagian? Dia ada 3 bahagian. Nama dia UASA lah, sir. So what? Sekati saya lah. Kementerian Pendidikan tulis ujian peperiksaan sumatif. Sekati saya lah, tak apa. Macam tu. Awak pula pandai-pandai, sir. Dia panggil ujian UASA. Alah, dia nak panggil apa pun. Saya tukar. Ujian peperiksaan sumatif ataupun dalam kurungan Ultraman versus Godzilla. Tapi inilah Kementerian Pendidikan bagi namanya. Faham ya? Jadi tak payahlah bergaduh kat situ, sir. Dipanggil UASA. Sama je pun. Okay. Alright. Lepas tu, dia tanya dekat sini, dalam format ini dia ada berapa bahagian? Dia ada 3 bahagian. Yang pertama, dia ada bahagian A. Yang kedua, dia ada bahagian B. Yang ketiga, dia ada bahagian C. Dan yang keempat, dia ada bahagian D. Ada 4 bahagian. Sir, bukan 3 bahagian, 4 bahagian. Bahagian A, awak kena tahu, dia ni adalah 20 soalan objektif. Yang ini berapa soalan? Berapa soalan? Siapa tahu? Berapa soalan? 8 soalan. Bagus. Standard suara pakcik. Subjektif 8 soalan. Pitam awak jawab. Ada berapa soalan? 4 soalan. Elok perangai. Ada berapa? Bukan. Bukan. Jawab. Kita tengok yang konon-konon tadi power berbenar tadi. Mana? Mana yang power berbenar tadi? Jawab. Okey, saya tengah tengok mesej ni. Saya tengah tengok mesej semua. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, bagus. Ramai chat kan. Kita kena hargai orang yang hantar chat ni. Kita tak boleh leka. Kita kena baca. 2, 3, 4, 5, 40 soalan. 40 soalan objektif. Pitam weh. 2 hari baru habis jawab. 2 hari baru boleh jawab. Ada 6, ada 1, 5 so. Banyaknya koma. Banyaknya 5 sampai 5. Untuk soalan subjektif ada 3 soalan. 3 soalan saja. Untuk sejarah Lepas tu untuk soalan esei dia akan ada 2 soalan.
Tapi daripada dua ni, awak hanya perlu pilih satu soalan sahaja. Satu soalan. Ni format baru ke sir? Ya, ni format yang baru. Sekarang kita tengok markah. Bahagian D pula sir. Bahagian D ada satu je soalan. Tapi soalan apa sir? Kita panggil sebagai kerja lapangan. Ataupun kerja kursus. Itu dia. Ramai orang tak tahu. Jadi, markah berapa sir? Yang ini ada 20 markah. Yang ini pula ada berapa soalan? Yang ini ada berapa markah? Tiga soalan. Berapa markah? 3 soalan bersamaan 40 markah. Yang ini bersamaan 20 markah. Yang ini bersamaan 20 markah. So, total dekat sini ada 100 markah. Dah, settle lah. Boleh faham tak so? Okay. So kat sini awak tak perlu, oh ada 3 soalan je. Oh, dia bukan macam tu kira. Satu, saya tunjukkan kepada awak 3 soalan 40 markah. Maksudnya kalau 40 bahagi 3, 40 bahagi 3 bersamaan berapa soalan? Maksudnya berapa markah? Satu soalan tu bernilai lebih kurang dalam 12 ataupun 13 markah. Tapi dekat sini saya bagi sampai 4 soalan. Ini contoh. Contoh apa? Contoh soalan objektif. Contoh soalan objektif. Contoh soalan subjektif. Dia ada soalan berbentuk macam ni. Tengok 2 markah. 2 markah, 4 markah. 4 markah tambah 3 markah. Jadi berapa? 7 markah. 7 markah tambah pula dengan 3 markah. Jadi berapa? 10 markah. Ada soalan 10 markah. Ada soalan lebih daripada 10 markah. Lebih daripada 10 markah. Ini saya bagi contoh je 10 markah soalan. Nanti saya akan tunjuk lagi. Cikgu, kalau kebat berapa markah untuk bahagian B? Sama. Dia bukan kira macam tu. Ada je soalan kebat 2 markah. Ada soalan kebat 4 markah. Pada kebiasaannya, berdasarkan standard, kebat 4 markah. 4 markah. Minimum. Bukan tak ada 3 markah, bukan tak ada 2 markah. Ada. Tetapi standard. I'm saying here is standard. Standard equals to 4 marks. Unless you go for essay, sometimes it can go to 6 marks. Tapi essay kita tak bincang hari ni. Faham Essay kita tak cerita hari ni. Kita cerita hari lain. Faham tak? Parahlah macam ni. Apa yang parahnya? Cuma, adakah berminat dengan format yang baru, Sejujur-jujur datang daripada hati saya yang tak berapa nak cerah ni, saya tak suka format baru. Saya tak suka format baru pada bahagian sini. Yang katanya, okey, dulu 4 soalan, 40 markah. So, okey lah. Dulu 4 soalan, 40 markah. So, satu soalan wajib 10 markah. So, easy. Tapi sekarang dikurangkan kepada 3 markah. Okey? Minat format baru? Tak. Ramai orang cakap, kalau 4 okey lah tu format baru, 3 soalan 40 markah, banyak tu. Awak kena faham. Bila bertambah, dia macam ni, 40, awak kena bahagikan dengan 3. Awak kena bahagikan 3, maksudnya 3 soalan. So, awak akan dapat lebih kurang dalam 13.333. Give and take maksudnya akan ada, dia punya soalan, dia jadi macam ni. Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Contoh. Okey, contoh. Soalan 1 dia akan bernilai let's say 13 markah, sini 14 markah. 14 markah dan sini boleh jadi baru 7, sini boleh jadi 13 markah. Kalau soalan yang dulu yang lama, dia ada soalan 1, 2, 3, 4. So kita tahu ni ada 10, 10, 10, 10. Paling tinggi, paling rendah soalan 3 soalan. Maksud 3 soalan tu macam mana, Dalam soalan 1, maksudnya dalam soalan 1 ni ada A, B, C. Yang ni contoh sekarang pula akan ada contoh A,
B, C, D. Nampak tak? Dia ada pertambahan soalan. Kemungkinan besar tambah soalan. Ataupun dia kekal juga dengan A, B, C. Soalan 3A, 3B, 3C. Tetapi dia tinggikan markah. Maksudnya macam mana, sir? Maksudnya macam ni. Jom kita tengok kepada soalan subjektif. Untuk pengetahuan awak, bahagian B adalah soalan subjektif. Soalan subjektif ni dia macam mana, sir, sebenarnya? Soalan subjektif ni adalah soalan yang straightforward. Soalan ataupun soalannya straightforward. Straightforward. Maksud soalan straightforward ni macam mana, sir? Maksud soalan dia adalah straightforward. Maknanya adalah dia tanya, awak jawab. Dia tanya, awak jawab. Terus. Adakah memerlukan pendahuluan? Terpulang. Adakah memerlukan huraian? Digalakkan. Semua soalan? Tidak. Boleh faham sampai sini? Boleh? Macam contoh. Okay. Saya sekarang ni tengah ajar konsep dulu supaya awak semua faham. Sebab ilmu free ni panjang, betul? Betul, ilmu free ni panjang. Jadi saya kena soalan-soalan fakta ke, sir? Dia bukan masalah soalan. Semua sejarah mestilah soalan fakta. Mesti soalan fakta. Cuma bila dia tanya, dia nak awak jawab terus. Contoh macam saya bagi contoh. Soalan straightforward ni macam mana? Macam mana, sir? Macam ni. Kakak, tadi pergi mana? Sekolah. Itu je. Oh. Kalau esei macam mana? Soalan esei, dia adalah soalan yang mana jawapan tu awak kena bagi huraian. Contoh, kakak pergi mana? Sebenarnya, mak, tadi lepas balik sekolah, kakak ingat nak terus balik rumah. Tetapi kakak tak terus balik rumah, kakak pergi dekat rumah Syaza Alia dulu. Selepas kakak sampai ke rumah Syaza Alia, kakak pun dia bergurau senda, kami pun bergurau senda, balik-balik bantal, pecah-pecahkan pinggan sekejap. Lepas tu kakak pun ingat nak terus balik, kakak tak jadi. Kakak pergi rumah Batrisha Alia pula, pecahkan pinggan kat rumah dia. Lepas tu kakak ingat kakak nak balik, tak jadi juga, mak. Kakak pergi pula rumah Anissa Dania El Zahra. Pergi rumah dia nak pecahkan pinggan. Oh, tak sempat, mak. Dia sambut pinggan tu. Pinggan tak pecah. Selepas tu kakak pun balik. Boleh faham? Soalan straightforward, kakak tadi pergi mana? Tadi pergi rumah Syaza Alia, lepas tu rumah Batrisha Alia, lepas tu pergi rumah Anissa Dania El Zahra. Direct. Boleh faham tak? Seperlu ke letak penanda wacana setiap kali nak letak isi. Bergantung pada soalan. Okay. Kalau soalan 4 markah, bagi 2 poin, 2 huraian tak? Okay, Eng Chi Yan. Saya baru nak masuk kat situ. Okay. Untuk pengetahuan awak, saya ada kaedah saya. Sama ada ia sesuai dengan awak ataupun tidak, terpulang. Itu bergantung kepada individu. Tetapi, mana yang kenal saya, dia tahu, Alhamdulillah, setakat ini kaedah saya berkesan. Well, tak banyak lah. Kalau macam soalan esei tu 6 markah kan? Tak banyak lah. Kalau guna kaedah saya, dapat 6 markah je. Soalan 6 markah, dia dapat 6 markah. Tak banyak lah, boleh lah. Boleh lah. Belagak ke, sir? Memang lah. Saya kena belagak. Saya kena belagak. Jarang kan jumpa cikgu cakap macam tu kan? Jarang. Tak ada lagi penceramah ke, guru-guru penanda kertas ke apa kan? Dia kata, macam saya memang kena belagak. Tak, saya kena belagak. Menjadi guru, saya kena belagak. Kenapa? Sebab kalau saya tak belagak, awak tak percaya kat saya. Betul tak? Yang tak kena titik. Boleh tak saya, kaedah saya ni berkesan ke? Saya pun tak tahulah. Oh, cuba je lah. Kalau berkesan, dapat makan lebih. Kalau tak berkesan, nak buat macam mana? Agak-agak awak puas hati tak jawapan macam tu? Rasa macam, muka cikgu ni kan,
Ambil hanger, tarik, lepaskan kat dahi tu. Ada starlight kat situ. Betul faham? Saya kena belagak. Supaya apa? Supaya timbul keyakinan. Tapi bukan belagak tu salah. Belagak tu tak salah. Belagak tak kena tempat tu yang salah. Nabi pun ajar, dalam perang, kena belagak. Kena belagak. Jalan tu kena tinggi. Kena, orang KL kata poyo lah. Kena jalan tu kena poyo. Belagaknya. Tapi takkan dalam masjid nak belagak macam tu. Boleh tak pergi perang? Tak boleh lah macam tu. Sebab tu saya kena. Okay. Jadi, kita nak tengok kaedah nak menjawab bahagian. Apa nak susah kan? Okay. So, kita tengok dekat sini. Kita ada kaedah yang kami panggil sebagai kaedah set. Kaedah ni adalah kaedah yang Alhamdulillah saya dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan saya mencipta kaedah ini. Okay, saya yang cipta kaedah ini bagi kegunaan para pelajar. Okay, dan awak boleh gunakan kaedah ini sebenarnya sampai peringkat SPM. Sampai peringkat SPM. Alhamdulillah. Dan kaedah ini dipanggil sebagai kaedah set. Kaedah set. Kaedah set. Kaedah set ada 3 komponen penting. Walaupun awak dah tahu, salin. Sebab apa? Nabi kata, pelihara ilmu, caranya adalah menulis. Bukan saya kata, Nabi kata. Ada bukti? Ada. Ada hadis? Ada. Saya tak main-main. Nabi ajar, our Prophet of Muhammad, peace be upon him, bagi tahu, kalau kamu nak menjaga ilmu, pelihara maksudnya menjaga, maka tulis. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab apa? Sebab Nabi pesan, kamu tidak akan sesat kalau kamu berpegang kepada 2, Al-Quran dan juga Sunnah. Pegang. Sekarang kita pegang salah satu, iaitu Sunnah. Kita pegang kaedah set. Masuk kelas saya ni bonus kadang-kadang. Dapat hadis, dapat ayat Quran, standard tu. Biasalah, ustaz tak jadi. Sorry, ustaz jadian. Bukan harimau jadian, ustaz jadian. Jadi kaedah set ada 3 komponen penting. Komponen yang pertama, set itu terdiri daripada yang kita panggil sebagai point. Yang kedua, dia adalah huraian. Dan yang ketiga, dia ada cerita ataupun contoh. Apabila dalam peperiksaan, awak tulis ketiga-tiga ini, kita panggil dia sebagai satu set. Kita panggil dia sebagai satu set. Yang kedua, itu komponen pertama. Komponen yang kedua adalah, seperti kawan awak tanya tadi, berapa set nak bagi. Berapa set kita nak bagi bergantung kepada markah. Tengok markah. Ada soalan dia bernilai 2 markah, ada yang 3 markah, ada yang 4 markah, ada yang 5 markah, ada yang 6 markah, ada yang 7 markah, ada yang 8 markah. Ada yang 9 markah, 10 markah, terpulang. And the list goes on. Kalau untuk soalan pada 2 markah, kita akan bagi dia 1 set, 3 markah akan bagi 2 set, 4 markah akan bagi 2 set, 5 markah kita akan bagi 2 set, 6 markah akan bagi 3 set, 7 markah 3 set, 4 set, sorry 5 markah 3 set, terima kasih. 4 set. Okey. Ni 4 markah bersamaan dengan 2 set, 3 set, 3 set. Ni bersamaan dengan 4 set. Settle. Itu komponen yang kedua. Kita tengok pula komponen yang ketiga. Okay, komponen yang ketiga. Yang ketiga adalah nak cakap tadi kawan awak, dia tanya saya, sir, nak guna kat mana? Kan, nak guna dekat mana? Apa ke namanya tadi? Saya lupa dah. Something. Eng Shiyan. Kalau soalan 4 markah bagi 2 poin 2 huraian. Tak. Okay, Eng Shiyan dengar ni baik-baik. Kita nak tengok tentang penggunaan dia. Penggunaan set di bahagian. Okay, kita ada P, kita ada H, kita ada C square. C square, kenapa C square? C. Okay. Pertama sekali kita gunakan kaedah set dekat bahagian mana? Kita gunakan dekat bahagian subjektif.
Untuk bahagian subjektif, okey, kaedah set ni saya galakkan untuk awak guna sama ada point, huraian, point, contoh, point, huraian, contoh. Untuk ini. Okey. Tapi mana saya paling galakkan awak buat antara dua ini? Kenapa tak galakkan yang ni, sir? Kenapa tak galakkan buat tiga-tiga? Sebab dia subjektif. Kalau awak tulis ketiga-tiganya, takut jawapan awak jadi terlalu panjang. Boleh faham? Okey? Takut jawapan jadi terlalu panjang. Dia soalan 3 markah je, tapi panjang dia, ui mak ai. Suku muka surat tau. Tak payah. Okey. Tanda right 3 tu buat 3 point ke? Tak. You can choose. You can choose. Macam mana? Kita akan tunjuk nanti. Kita akan tunjuk. Okey, itu untuk bahagian subjektif. Untuk bahagian esei pula, it is advisable for you to do like this. You can choose either to use point huraian contoh, C square, ataupun awak boleh buat point huraian, ataupun awak boleh buat point contoh. Tetapi paling saya galakkan adalah ini sahaja. Saya tak galakkan awak buat point huraian. Saya tak galakkan. Okay. Point huraian saya tak galakkan. Point contoh-contoh saya tak galakkan. Kenapa dua ni saya tak galakkan? Sebab untuk buat dua benda ini, awak perlu banyak membaca. Perlu banyak membaca. Boleh dapat sampai situ semua orang? Siapa nak screenshot silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Settle. Tu dekat situ. Sekarang kita tengok pula dekat sini. Ada yang ketiga, iaitu pendahuluan. Okay. Tapi pendahuluan kita akan fokuskan lebih kepada soalan esei. Tapi tak apalah, alang-alang kan. Kita terus shoot pendahuluan. Okay. Itu yang kedua. Komponen yang kedua awak kena tahu. Sekarang kita tengok pula yang ketiga. Kita nak cerita tentang pendahuluan. Pendahuluan. Bila cerita pasal pendahuluan, dengar baik-baik. Pendahuluan ada berapa jenis? Salah, kita tak bincang jenis dulu kan? Pendahuluan ni sebenarnya, skema terbesar. Pendahuluan ni untuk pengetahuan awak, dia tidak wajib. Tidak wajib. Tetapi digalakkan. Digalakkan. Dia tak wajib tetapi digalakkan. Yang kedua, pendahuluan ni yang awak kena tahu, tiada markah. Ni bukan saya ajar. Oh, pendahuluan tak ada markah Tak ada. Sir, nanti nota ni boleh download ke? Nota ni pergi download. Cuma conteng ni conteng sendiri ya. Oh, sir tak upload ke answer ke? Kalau kita tengok dekat sini memang tak lah. Salin lah. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, pendahuluan ni ada dua jenis. Dua jenis. Yang pertama kita panggil sebagai pendahuluan selamat. Selamat maksudnya apa, sir? Selamat kat sini maksudnya awak ambil dari soalan. Awak ambil dari soalan. Dari padam kejap. Tak muat. Increasekan font. Okey. Awak ambil dari soalan.
Tu dia. Tu yang pertama. Yang kedua, kita panggil sebagai pendahuluan power. Pendahuluan power ni apa pula, Sir? Awak kembangkan soalan. Semua ke, Sir? Tak. Oh, jangan lupa. Post story dulu. Lepas tu, tag lah MC Plus. Terima. Biar ramai-ramai tahu tak? Bukan nak, oh saja kami tak dibayar pun. La ilah. Kita ni nak tolong orang lain supaya tahu, oh ada ilmu free. Oh my God, it's free. Oh my God. Tahu tak kat luar sana berapa ramai orang yang betul-betul nak belajar tetapi fikir belajar ni mahal. So kita buat ilmu free untuk orang dapat benda free. Betul? Siapa yang menyumbang, siapa yang tolong sebarkan, insya-Allah ilmunya akan jadi lebih berkat. Apa yang dia belajar tu akan lebih lama kekal dalam kepala dia, insya-Allah. Okey, settle tentang tu pendahuluan. So, tak selamat ada ke? Ada? Nanti kita tengok. Okey, settle itu. Kita tengok soalan. Soalan. Dekat sini, kalau awak tengok kan, saya bagi 2 markah, lepas tu ada 2 markah, ada 3 markah, lepas tu dia ada 3 markah. Total 10 markah kan? Format lama 10 markah. Format baru, kemungkinan besar yang ini akan jadi 4 markah. Yang ini mungkin akan jadi 3 markah. Tapi kat sini akan ubah. Okey. Saya nak ajar macam mana cara nak jawab soalan subjektif. Ready semua? Okey. Sebelum tu, saya nak bagi tahu kepada awak, soalan jangan terpedaya dengan barisan dalam soalan. Saya tahu ramai para pelajar bila tengok kan, apakah kerajaan X 2 markah, dia tengok, ada 4 baris ah. Siapa kat sini yang buka video, baik mengaku. Yang buka video ni baik mengaku bila tengok, ada 4 baris. Jawapan dia mesti panjang. Siapa terpedaya macam tu? Mana ada? Jangan terpedaya dengan begitu. Okey, tak semestinya garisan pendek, jawapan pendek. Ya, jangan terpedaya macam tu. Untuk pengetahuan awak, kalau kita tengok kan, soalan saya bila saya jawab exam, bila saya nak buat satu-satu soalan, sampailah sekarang ni. Okey, saya sebelum saya jawab, saya akan highlightkan benda-benda penting dulu. Tak payahlah buat highlighter, contoh pakai pensel, pakai pembarik, pakai pen pun tak ada masalah. Saya akan tengok soalan dia kata, jadual berikut berkaitan dengan kerajaan luar yang muncul sezaman dengan kerajaan di alam Melayu. Okey. Saya tak tahu kerajaan, saya tahu kerajaan luar. Kita dah ada. Kita tahu kerajaan alam Melayu. Dekat sini. Dia ada kerajaan alam Melayu. Bila sebut sebagai kerajaan alam Melayu, dia ada berapa? Dia ada 7. Saya akan contoh dengan 7. Ada 7. Perlu tulis semua tak payah. Saya tulis je lah. Campa, Sriwijaya, Majapahit, Funan, Angkor, Kedah Tua. Lepas tu apa lagi? Gangga Nagara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah? Cukup awak seorang faham dah lah. Bukan nak bagi kawan sebelah faham. Bukan nak bagi sampai kawan awak sebelah faham. Cukup lah. Oh, ni dia. Kerajaan luar ada Abbasiyah, Byzantine, Dinasti Tang, Kerajaan Chola. Okay. Simple kat situ. Kalau dalam buku teks, dia ada berapa bahagian? Ada 3 bahagian. Dekat sini, kalau awak tengok soalan soalan A, dia bagi 2 markah. Soalan untuk ini, perlu tak dia pendahuluan? Tak perlu pun tak apa. Tak payah. Kalau nak buat, boleh tak? Boleh. Awak boleh kata, kerajaan X ialah, itu je lah pendahuluan awak. Nak tengok kan, pendahuluan selamat macam mana, sir? Kan tadi saya tulis pendahuluan selamat, ambil dekat soalan. Maka awak ambil dekat soalan. Kerajaan X ialah. Itulah dia. Kalau pendahuluan power macam mana pula, sir? Boleh tak saya tulis kat sini? Boleh, tak ada masalah. Tapi kena ingat tak ada markah. So awak nak tulis macam mana? Kan? Antara kerajaan-kerajaan alam Melayu yang sezaman dengan kerajaan luar seperti Abbasiyah, Byzantine, Tang dan juga Chola ialah. Dia kembangkan soalan. Nampak? Dia kembangkan soalan. Saja Cik Naas. Sebenarnya untuk pengetahuan awak dekat sini nak tulis apa sebenarnya? Tulis jawapan terus, tak ada masalah.
Nak tulis macam mana? Tulis je kat situ. Dia ada berapa negara sebenarnya? Ada 3. Champa, Sriwijaya, Angkor. Tulis je kat situ. Contoh Champa. 2 markah kan? 2 markah. Maksudnya dia nak 2. Tapi saya kata tadi kaedah set letak poin huraian. Nak hurai apa kat sini? Sebab tu saya kata ada yang perlu hurai, ada yang tak perlu hurai. Maka saya pun tulis Champa. Lepas tu letaklah satu lagi dan Sriwijaya. Ini je sir. Ya, dah selesai. Dapat 2 markah. Dapat 2 markah. Lepas tu, kalau macam ni dia bagi 2 markah, dia minta 2. Kena bagi 2. Bagi lebih dapat markah, bagi lebih tak dapat markah. Jadi nak tulis apa kat sini? Awak boleh kata Kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, Kerajaan Turki Uthmaniyah dan juga Empire Mongol. Dah. Contoh markah dia ada 4. Perlu ke letak huraian panjang-panjang? Tak perlu. Walaupun soalan ini, katakan contoh. Soalan macam ni, dia bagi 2 markah. Dia minta 2. Bagi 2 cukup. Soalan atas, dia minta 2. Tapi awak letak Champa sahaja. Awak dapat 1. Kalau saya letak semua sekali, saya letak 3. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, tulis lah. Kalau saya salah eja Turki Uthmaniyah, salah eja tak ada masalah. Kalau setakat macam Turki Uthmaniyah, awak tereja macam ni. UTHMANIYYAH. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Mengikut format tak ada masalah. Format pemeriksaan tak ada masalah. Tapi tiba-tiba awak tertulis macam ni. Osmaniyah. Automatik salah. Automatik salah. Okey, tiba-tiba pula Osmaniyah. Wah, dia buat tamadun sendiri. Okey? Okey. Katakanlah saya ni maklumlah baru rumah saya ada Netflix. Rumah saya ada Netflix, rumah saya ada YouTube, macam orang lain tak ada. Kan? Handphone saya ada Netflix tu, ada YouTube. Saya pun tengok yang pasal Uthmaniyah tu. Kan? Sultan kan? Dia pun tengok. Tiba-tiba saya tertulis Turkey. Betul ke salah? Betul. Kalau awak sambung dengan sebelum ni adalah Empire. Empire bahasa Inggeris. Awak tulis bahasa Inggeris boleh. Boleh. Tapi kena tulis penuh. Tapi tak galak. Saya tak galakkan. Dia bergantung pada cikgu. Bergantung kepada penanda kertas. Tak ada masalah. Sebab penanda kertas kadang-kadang dia tengok juga. Oh, budak ni, sekarang, dia tengok. Dia akan tengok. Tapi bagi saya tak ada masalah. Janji jawapan tu betul lah. Cuma dia akan remark lah kat situ. Okay, settle. Kat sini. Boleh kita teruskan? Kan tengok. Sedar tak sedar dah pukul apa? Dah 45 minit dah belajar. Oh my god. Dah 40 minit kan? Oh my god. Sorry, 40 minutes. My god. Okay, faham kan konsep dia? Lepas tu bila masuk kat bawah ni. Masuk kat bawah ni soalan C. Dia tanya kerajaan alam Melayu turut menjalinkan hubungan politik dengan kerajaan China dan India. Bagaimanakah hubungan tersebut dilakukan? Saya suka ambil soalan ayat, bukan soalan, ayat daripada Ustaz Azhar Idrus. Dia kata apa? Faham soalan, faham jawapan. Faham soalan, faham jawapan. Jadi, kita tahulah kerajaan alam Melayu tadi yang 7 tadi. Kita pun buat kerajaan alam Melayu ada 7. Tak apa, conteng je kata soalan. Menjalinkan hubungan politik.
Hubungan politik maksudnya kita kata pemerintah alam Melayu baik, ataupun hubungan politik. Kalau kita nak pecahkan kita nak pecahkan, saya tahu ada yang dah salin, tak ada masalah. Jangan padam dulu, biarkan je. Kalau yang pakai iPad tak ada masalah lah. Okay. Politik maksudnya apa? Politik ni maksudnya adalah ilmu kenegaraan. Tapi bila kita katakan hubungan politik, maksudnya hubungan pemerintah, hubungan pemerintah dengan pemerintah lain. Pemerintah lain untuk apa? Untuk kukuhkan kedudukan. Kukuhkan kedudukan ataupun kuasa ataupun pengaruh. Saya akan contoh macam ni. Oh. Okey. Dia buat macam tu. Boleh faham kat situ? Okey. Jadi, seterusnya kita nak jawab dia macam mana? Okey, saya pindahkan sekejap kat bawah ni, saya pindahkan dekat atas sikit. Kat sini. Ini saya pindahkan kat sini. Sebab nak tulis jawapan kan? Okey. Hubungan diplomatik dengan China dan India. Okey. Dengar baik-baik. Ada perbezaan atau tidak? Ada. China, India. Dengan China, awak kena tahu. Pertama, tujuannya adalah untuk ketenteraan dan perdagangan. Persahabatan tu standard. India pula adalah untuk keagamaan. Keagamaan dan perdagangan. Persoalan sekarang ni, dia tanya bagaimana hubungan itu dilakukan. Macam mana dia boleh jadi kawan. Dia bagi berapa markah? 3 markah. Yang ini baru kita bagi 2 set. Lagi sekali saya tekankan kepada awak, soalan tak boleh tulis dalam bentuk apa? Point. Tak boleh. Kalau awak tulis dalam bentuk point, ada 2 kebarangkalian. 2 kebarangkalian. Pertama, kalau jawapan awak betul, awak dapat 3. Tetapi awak akan dipotong setengah markah. Maksudnya awak akan dapat 1,5 sahaja. Ada juga penanda kertas, bila awak tulis dalam bentuk point, automatik dia bagi salah. Tetapi sir, cikgu saya kata, boleh je tulis dalam bentuk point. Tak ada masalah pun. Cikgu saya ajar. Macam tu. Betul. Saya bukan cikgu awak. Kat sekolah lah. Saya mengajar dengan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Bukan pengetua sekolah awak. Dan saya dapat benda ni bukannya datang daripada duduk bawah air terjun. Macam ni, betapa, betapa, duduk bawah air terjun. Tiba-tiba dapat ilmu. Bukan. Saya berpandukan apa? Garis panduan daripada Kementerian Pendidikan. Okey. Tu je. Sebab ramai dah yang belajar dengan saya, semua bagi tahu kat saya, sir, saya tak nak ikut cakap sir, saya nak tulis bentuk point. Senang sikit. Betul? Dia tulis bentuk point. Masuk dekat exam, tulis bentuk point, cikgu dia pun bagi markah separuh. Ada yang tak dapat markah. Lepas tu tanya cikgu, jawapan saya betul, kenapa cikgu bagi salah? Kenapa cikgu tak bagi markah? Jawapan awak betul, tapi awak tulis dalam bentuk point.
Mana boleh tulis dalam bentuk point? Awak kena tulis dalam bentuk perenggan. Tapi cikgu cakap boleh tulis dalam bentuk point. Memanglah saya kata boleh tulis dalam bentuk point. Tapi itu untuk latihan. Exam tak boleh. Ha? Pernah berlaku Syazah Alia? Nah. Saya bukan membahan Tak. Ini bukan bahan. Ini perkara sebenar. Ini berlaku. Kita pulang pada awak semua. Nak guna-guna tak nak pakai. Tak nak guna sudah. Alhamdulillah tak pernah kalau saya. Memanglah tak pernah. Sebab awak periksa peringkat sekolah. Okay. Jadi macam mana kita nak tentukan jawapan dia? Jadi untuk berikan jawapan sebenarnya cikgu awak dengar baik-baik. Cikgu awak dalam exam untuk jawapan, saya bagi contoh yang ni tak payah salin dulu. Untuk pengetahuan awak, cikgu awak dekat sekolah dia dapat jawapan bukan dalam bentuk perenggan. Dia dapat jawapan dalam bentuk point. Point dia tu dia akan dapat jawapan macam ni. Fakta 1 contoh 1, fakta 2 contoh 2. Lepas tu ada fakta 3 contoh 3, fakta 4 contoh 4. Fakta 4 contoh 4. Contoh. Lepas tu kat bawah ni dia akan tulis apa tau? Pilih mana-mana 3. Dia kena pilih. Awak tulis yang mana? Ada, baru dia bagi markah. Ataupun dia akan tulis kat situ mana-mana jawapan yang munasabah. Itu adalah untuk soalan kebat. Tapi ini bukan soalan kebat. Maka cara nak jawab dia pertama sekali, menjalinkan hubungan. Macam mana dia dilakukan? Jawapannya adalah kita mulakan. Nak buat pendahuluan boleh. Buat je lah. Contohnya apa? Bagilah contoh kerajaan contoh Funan menghantar apa? Funan menghantar apa? Funan menghantar utusan pada abad 3. Kenapa dia hantar utusan? Untuk memohon bantuan ketenteraan. Nampak? Jadi sebab kaedah dia, kita pun tulis menghantar. Kalau nak buat pendahuluan, nak buat boleh. Hubungan diplomatik dijalinkan. Kita pun tulis hubungan hubungan politik dijalinkan ataupun dijalinkan dengan menghantar utusan. Dengan menghantar utusan. Kalau tak buat pendahuluan, markah kurang ke? Saya dah kata dah tadi, pendahuluan tak ada markah. Maksudnya saya boleh tulislah terus dengan menghantar utusan. Boleh, tak ada masalah. Tulislah. Dengan menghantar utusan. Lepas tu, ini point. Saya tukar pen warna hitam supaya kalau tukar warna hitam saya nampak sikit. Senang saya buat tu. Senang nanti saya highlight awak nampak. Sekarang saya buat macam ni. Ini adalah point. Ini adalah huraian. Dan ini adalah C square. So awak akan nampak nantilah. Sekarang ni dengan menghantar utusan. Dia kata dengan menghantar utusan. Ingat balik kat bawah. Yang bawah tadi saya ada bagi. Untuk subjektif kita boleh bagi point huraian ataupun point contoh. Katakanlah awak tak ingat huraian. Menghantar utusan macam mana tu sir? Awak boleh bagi contoh. Seperti kerajaan Funan. Kerajaan Funan ketika memohon bantuan ketenteraan. Ketenteraan daripada
China. Ataupun daripada kerajaan China. Mana point, sir? Point dia yang ini. Dengan menghantar utusan. Lepas tu bagi contoh. Sir, tulis macam ni sebenarnya dapat berapa markah? 2 markah. So, saya tinggal bagi 1 jalan lagi. Kita menggunakan kaedah set. Berapa markah? 3 markah. 3 markah maksudnya 2 set. Maksudnya ada 2 point yang disertakan sama ada 1 huraian, 1 contoh. Okey. Tu 1. Lepas tu, saya minta maaf lah. Sini sebab saya ada jawapan ni. Jadi saya tak boleh panjang. Kalau tak, dia banyak lagi ruang. Lagi 1 tulisan saya besar. Gabung terus, tak ada masalah. Nampak? Yang keseterusnya, macam mana? Kita katakanlah. Okay, menghantar utusan. Yang seterusnya adalah, kita katakan, selain itu. Ada student dia suka sambung. Saya tak suka sambung. Saya suka asing. Selain itu, okay, selain itu, hubungan dijalinkan melalui aktiviti perdagangan. Melalui aktiviti perdagangan. Seperti siapa? Hubungan perdagangan seperti siapa? Seperti kerajaan siapa? Semua lah. Ambil je mana-mana. Daripada 7 tu, ambil je seperti kerajaan. Seperti, awak boleh kata seperti hubungan perdagangan, seperti hubungan perdagangan antara siapa? Antara kerajaan China dengan cuma kat sini kita dah bagi Funan kan? Kita bagi Funan. Tukarlah sikit. Dengan siapa? Kerajaan Funan, kerajaan China dengan Kedah. Dengan Kedah. Dengan ini tuan-tuan dan puan-puan, dapatlah 3 markah. Mana? Dijalinkan melalui aktiviti perdagangan. Itu point. Lepas tu bagi yang ni. Dah, dapat? Sir, yang India tak payah tulis ke? Dia bukan minta yang India. Dia tak minta yang India. Sir, kalaulah perdagangan tu tukar kepada hubungan pertanian, boleh ke? Tak boleh. Kenapa pula? Sebab tak boleh. Mana dia tulis kat situ hubungan aktiviti pertanian? Tapi kalau awak gantikan perdagangan dengan aktiviti pertukaran barang, boleh atau tidak? Boleh. Itu boleh. Sir, kan dia nak India sekali. Siapa kata dia nak India sekali? Soalan bukan yang ni. Soalan yang ini. Dia bukan tanya bagaimana ni. Dia tanya macam mana hubungan politik ini, hubungan politik siapa? Hubungan politik kerajaan alam Melayu dijalinkan dengan kerajaan China ataupun India. Tapi dia kan kata tu dan. Mana ada? Awak belajar tak BM? Dan kan merujuk kepada 2 perkara yang sama. Maka bolehlah awak bagi untuk China satu, untuk dia. Lain kalau dia kata, bagaimanakah hubungan tersebut dijalinkan dengan kerajaan China? Itu lain. China, awak tak boleh bagi India. India, tak boleh bagi China. Yang ni dia tak bagi tahu. Tu saja. So, ni bab berapa? Ni bab 1. Macam ni yang tulis. Oh, begini. Sebenarnya untuk pengetahuan awak, kalau ikutkan skema sampai sini, awak dah dapat markah dah.
Katakanlah. Ini kalau kaedah set. Katakanlah awak tak nak. Awak boleh kata. Awak boleh tulis lagi ringkas. Hubungan politik dijalankan melalui dengan kaedah, dengan cara menghantar utusan, melakukan aktiviti perdagangan dan juga hubungan keagamaan. 3 markah. Versi pendek. Serius cakap. Awak je tulis. Dengan menghantar utusan, melakukan aktiviti perdagangan dan hubungan keagamaan. Tulis macam tu, dapat 3 markah. Dapat 2 markah. Tapi kalau tulis macam ni, automatik 3 markah juga. Dia ada jalan panjang, ada jalan pendek. Cuma kadang-kadang habis tu kenapa saya buat cara panjang? Dia ada sebab. Ada setengah guru, dia ajar sejarah, pada masa yang sama dia adalah cikgu BM. Siapa dapat cikgu macam tu? Ada? Saya lah tu. Dia cikgu BM, dia pada masa cikgu sejarah. Bila dia tengok jawapan awak, dekat dalam skema dia akan tulis macam ni tau. Dalam skema jawapan, dia akan tulis macam ni. Fakta 1, contoh fakta 1 dia akan cakap menghantar utusan. Lepas tu dia ada contoh 1. Contoh 1 dia akan cakap funan. Funan mohon bantuan. Lepas tu dia akan hantar, lepas tu dia akan ada pula fakta 2. Fakta 2 aktiviti perdagangan. Contoh ni contoh perdagangan. Contoh 2, okey. Aktiviti perdagangan kerajaan China dengan Kedah Tua. Kerajaan China dengan Kedah Tua. Ni contoh saya tunjuk terpulang. Awak nak salin boleh, tak nak salin tak ada masalah. Tapi tak payah salin pun tak ada masalah. Saya nak bagi contoh kat awak. Okey. Contoh cikgu awak dapat jawapan macam ni. Ni jawapan, ni skema jawapan. Ini skema jawapan sebenar. Apa yang cikgu awak akan tengok, katakanlah awak tak tulis yang ni. Katakanlah ini awak tak tulis. Awak tulis ialah dengan menghantar utusan. Cikgu awak tengok kat sini. Cikgu awak akan bagi 1 markah. Dia akan tengok kat sini. Dijalinkan melalui aktiviti perdagangan. Ada aktiviti perdagangan. Ada perkataan tu. 1 markah. Lepas tu, kerajaan China dengan Kedah Tua. Oh, ada. Dia akan bagi 1 markah. Dapat 3 markah. Tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Ada satu lagi jenis cikgu. Dia tanda soalan. Yang berlaku adalah, dia tengok ada jawapan. Tak ada huraian. Maka awak tak dapat 1 lagi markah. Awak dapat 2 je. Awak dapat 2 sahaja. Maksudnya, yang ini, dia tak kira. Dia tak kira. Sebab apa? Dia anggap jawapan awak adalah tidak lengkap. Faham tak? Katakanlah ada fakta ketiga. Fakta ketiga iaitu hubungan keagamaan. Hubungan keagamaan. Contoh dia, contoh 3 adalah Majapahit dengan India. Okey. Katakanlah awak nak, ni tak payah salin pun tak apa. Ni tak payah salin. Katakanlah awak buat macam ni. Okey. Ialah dengan menghantar utusan. Awak buat menghantar utusan. Hubungan perdagangan dan hubungan keagamaan.
Macam tu. Saya tanya awak semua yang buka video. Jawapan awak ni ada tak kat sini? Skema jawapan. Semua jawapan awak ni ada tak skema? Ada tak? Ada. Memang ada lah kan. Ni menghantar utusan ni ada 1 markah. Sampai sini 1. Sebab apa? Ada. Aktiviti perdagangan? Ada. Ada. Hubungan keagamaan? Ada. Ada. So dapat tak 3 markah sepatutnya? Dapat. Tetapi ada cikgu, dia terlalu textbook. Faham Dia adalah terlalu textbook. Dia terlalu ikut buku teks. Ada bukan tak ada tau. Jadi bila dia tengok jawapan orang macam ni, dia tak bagi huraian. Dia bagi setengah sahaja. Dia bagi setengah sahaja. Tak ada huraian, dia bagi setengah. Saya tak tipu Saya tak tipu. Tak percaya, pergi cari. Mesti ada. Oh, Alisha kata cikgu saya. Sebab itu, saya selalu mengamalkan kaedah, saya selalu bagi tahu student untuk guna kaedah set. Saya tak galakkan terus bagi jawapan. Walaupun dia adalah soalan subjektif. Faham tak semua orang? Oh, sudah tak boleh back dah. Dah penuh dah. Dapat jawapan? Tu je lah. Sir, cikgu saya jugalah tu. Itu masalah. Yang tak dapat cikgu macam tu, alhamdulillah lah. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun. Saya tak suka ambil jalan risiko. Saya suka buat jalan yang selamat. Lebih senang. Okey, menghantar utusan seperti kerajaan Funan seperti apa tadi jawapan saya? Saya lupalah saya tulis apa. Seperti kerajaan Funan ketika memohon bantuan tersebut. Yes, ketika masih memohon bantuan ketenteraan dengan kerajaan China. Ada. Selesai. So, ini adalah tada. Okay. Yang bawah. Ini contoh soalan hebat. Mengapakah jalinan hubungan jalinan hubungan dengan kerajaan luar penting dengan kerajaan alam Melayu pada masa kini? InsyaAllah seterusnya kita akan sambung lain hari, lain masa, lain waktu. Jangan lupa pada pukul 8 nanti awak ada seminar geografi pula dengan saya. Yang tu lebih menarik. Sebab apa? Saya dah jumpa soalan bocor. Sampai kita berjumpa lagi insyaAllah. Tafadhal masykuran. Soalan bocor ni banyak tau. Soalan bocor tu bernilai lebih kurang dalam 12 ke 13 markah. Masuk, jumpa. Siapa yang tak join, saya rasa mereka ada sediakan replay free, tak silap saya. Ilmu free, replay pun percuma. Cakap dengan kawan, tak apa, masuk je. Ada replay, boleh tengok percuma. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kan? Untung kan? Yang lain-lain ni buat macam mana? Buat sendiri ya. Masih cikgu. Sama-sama. Bye. Lapar.